Semulur di Pekansari, batang jerami rebah ke bumi. Kepada Tuan sembah diberi, mohon rasmikan majlis kami. Hadirin yang saya muliakan, majlis dengan segala hormatnya mempersilakan Yang Berhormat Dr. Azman bin Ibrahim, Pengerusi Jawatan Kuasa Pertanian, Industri Makanan, Peladangan, Komuniti dan Pembangunan Luar Bandar Negeri Terengganu, mewakili Yang Amat Berhormat Menteri Besar untuk menyampaikan ucapan dan seterusnya merasmikan Majlis Karnival dan penutup Tahun Pertanian Negeri Terengganu 2021. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Amman khalaqas samawati wal ard wa anzala lakum minas samai ma'a fa ambatna bihi hadaiqa zata bahjah. Ma kana lakum an tumbitu syajaraha a ilahum ma'allah bal hum qaumun ya'dilun. Sadaqallahul azim. Maksudnya, dan siapakah yang menjadikan langit dan bumi? Dan siapakah yang menurunkan hujan daripada langit? Lalu hujan yang turun itu menumbuhkan tanam-tanaman yang membentuk kebun-kebun yang indah. Kamu tidak akan mampu menumbuhkan tanam-tanaman ini. Maka adakah lagi Tuhan yang lain selain daripada Allah? Tetapi mereka adalah kaum yang berpaling daripada kebenaran. Yang berusaha Tun Ahmad Faisal bin Tun Abdul Razak, Timbalan Setiausaha Kerajaan Pembangunan Negeri Terengganu merangkap pengarah unit perancangan ekonomi negeri. Pengarah UPEN kita ni, walaupun bin Tun Abdul Razak, dia tidak ada apa-apa kaitan dengan Datuk Seri Najib. Jangan keliru. Yang berusaha Encik Ahmad Farhan bin Abdul Wahab, pegawai daerah Besut. Yang berusaha Encik Zulkifli Amin Mak Yusof, pengurusi Mafi'in Negeri Terengganu merangkap pemangku pengarah Jabatan Pertanian Negeri Terengganu. Ketua-ketua Jabatan Kerajaan Negeri, Persekutuan dan Badan Berkanun, Ashabul Fadilah, pegawai-pegawai penyelaras DUN, pengurusi-pengurusi jawatan kuasa Pembangunan dan Keselamatan Kampung JPKK, penghulu-penghulu mukim, pemimpin-pemimpin masyarakat, yang paling diraikan para petani, penternak, peladan dan nelayan, rakan-rakan media, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Saya mulakan ucapan pada pagi ini dengan sekalum penghargaan kepada barisan hadapan frontliners daripada para petani, penternak, nelayan, peladan negeri Terengganu yang terus tekun dan tabah bekerja dalam situasi sukar pandemik COVID-19 bagi menghasilkan makanan yang kita makan setiap hari. Kita manusia, kesihatan dan makanan adalah keperluan asas. Bila sihat kita nak makan. Siapa yang bekerja menghasilkan makanan untuk kita? Jawabnya, inilah kelompok 70% daripada rakyat negeri Terengganu yang berada dalam sektor pertanian, penternakan, peladangan dan juga perikanan. Tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian, hari ini 27 hari bulan Januari 2022,
saya anggap suatu hari besar dan bersejarah bagi kita. Setelah tahun pertanian Terengganu 2021 dilancarkan, bertempat di Dewan Besar Wisma Darul Iman, pada 25 hari bulan 1, 2021 oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar. Hari ini, pada 27 hari bulan 1, tahun pertanian Terengganu 2021 menutup tirainya. Walaupun tanpa kehadiran Yang Amat Berhormat Menteri Besar, tetapi beliau menyampaikan salam kepada semua kita yang hadir pada pagi ini. Kanaiwa ini adalah hadiah sebagai penutup tirai setelah kita sama-sama melalui tempoh setahun yang penuh dengan cabaran dan suka duka. Tahun 2018, ketika kami mula memikul amanah berat ini, sumbangan sektor pertanian Terengganu kepada KDNK keluaran dalam negeri kasar ialah negatif 2.5%. Kita berada di bawah para sifat. Lalu kami merancang gerak kerja sebaiknya bagaimana yang sifat ini boleh dipositifkan. Dan kami menyusun apa yang dinamakan sebagai Pelan Strategik Pertanian Negeri Terengganu 2019-2023. Sebagai suatu pelan bertindak bagi jangka masa 5 tahun untuk sektor pertanian negeri Terengganu. Hasilnya nampak segera dapat dituai. KDNK sektor pertanian meningkat kepada 6.5% pada 2019. Seterusnya menjadi antara penyumbang utama peningkatan KDNK negeri Terengganu di samping sektor perkhidmatan. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, untuk menjamin momentum pergerakan ini supaya lebih laju dan lebih mantap, dalam pelan strategik pertanian yang kita gariskan untuk tempoh 5 tahun, kita anggap tahun 2021 adalah tahun kemuncak pelaksanaannya. Maka tahun 2021 telah diisytiharkan sebagai tahun pertanian negeri Terengganu. Dengan satu matlamat, dengan satu objektif besar untuk menjadikan Terengganu sebuah negeri pengeluar makanan bagi negeri dan negara kita. Walaupun kita berslogan, kita meletakkan objektif, tentu sekali Terengganu tak akan maju dengan sekadar slogan. Dan saya sangat bersetuju dengan ungkapan ini. Kerana itulah daripada 94 program yang disenaraikan dalam kalender tahun pertanian Terengganu 2021, 93 program telah berjaya dilaksanakan dengan peruntukan 2.96 juta ringgit. Yang satu lagi bukan top jaya, tapi dia terkeluar sikit daripada kalender tahun pertanian, iaitu pecah tanah. Projek perumahan penempatan semula nelayan di seberang penarik di Setiu yang akan menjadi acara terakhir yang akan kita sempurnakan insya-Allah dalam bulan Februari ini. Kita tak hidup dengan slogan. Sebab itulah daripada sejumlah 45 projek pembangunan dalam kalender tahun pertanian Terengganu 2021, kerajaan negeri telah berjaya melaksanakan kesemua 45 projek yang melibatkan peruntukan kira-kira 12.4 juta ringgit. Ini adalah hasil daripada kerja berpasukan kami dalam keluarga besar pertanian Terengganu. Kami dalam keluarga besar pertanian Terengganu tidak ada hero dan tidak ada superhero. Tak ada Superman, tak ada Ultraman. Kita bekerja bersama-sama sebagai satu pasukan. Kelebihan kita sama-sama manfaatkan. Kekurangan kita sama-sama perbaiki. Dan akhirnya kita sama-sama berjalan ke hadapan. Dan konsep keadilan dalam bekerja menjadi teras kami. Adil dalam agihan kepada rakyat tanpa mengira apa pandangan politik, dan inilah yang menjadi asas kerja. Saya bawa satu contoh. Tahun 2021, bila kita agihkan sebanyak 600 lesen sampan nelayan, salah satu daripada syarat yang ditetapkan oleh Jabatan Perikanan Negeri Terengganu ialah
buk mesti kena cak warna hijau. Warna hijau ni bukan saya sebagai esko pertanian arahkan dan pilih color tu. Warna hijau ialah warna kod nelayan Terengganu sejak zaman berzaman. Warna merah untuk Kelantan, warna kuning untuk Pahang, warna biru untuk Johor. Bila Jabatan Perikanan mengarahkan di antara syarat lesen, buk kena cat hijau, ramai orang yang marahkan saya. Sebab apa nelayan marahkan saya? Directnya kita boleh faham, kerana mereka bukan orang hijau. Walaupun bukan orang hijau, kita tak sekak daripada lesen ini diberi. Kerana lesen ini adalah lesen untuk nelayan, bukan untuk orang hijau. Ini satu konsep keadilan yang kita terapkan dalam pengurusan dan pentadbiran kita. Adil bukan makna sama banyak. Tetapi keadilan ialah beri kepada mereka yang berhak. Contohnya kalau satu keluarga ada 5 orang anak, kita bagi satu kampik beras. Satu keluarga lagi jiran sebelah ada 10 orang anak, pun kita bagi satu kampik beras, kita telah tidak berlaku adil. Yang adilnya ialah yang ada 5 orang anak kita bagi satu kampik beras. Yang ada 10 orang anak mesti bagi 2 kampik beras. Inilah yang dinamakan keadilan. Kita terima komen dan kita bersikap positif. Program banyak dah. Dah apa hasil untuk rakyat? Kami tak nampak pun. Persoalan ini ditimbulkan sehingga dalam sidang Dewan Undangan Negeri. Tuan-tuan dan puan-puan, kita perlu berada bersama rakyat untuk merasai impak dan denyut nadi rakyat. Apatah lagi penilaian dan kesan daripada projek serta program-program yang dibuat adalah subjektif dan relatif. Pelaksanaan program-program yang terkandung dalam Pelan Strategik Pertanian Negeri Terengganu 2019-2023, kita sentiasa lalui proses penilaian dan analisa semula secara berkala untuk kita tengok dari segi kejayaan dan keberkesanannya. Saya dan tim sentiasa berada di lapangan bersama petani, penternak dan nelayan, mendengar sendiri jerit perih dan suka duka rakyat kita. Di antaranya, kita labuhkan sebanyak 58 unit tukun bernilai kira-kira 1.069 juta. Semua daerah dapat, kecuali daerah Hulu Terengganu yang tak ada pantai. Walaupun di Hulu Terengganu ada kampung pantai Ali, tapi tak boleh nak dilabuhkan tukun. Minta maaf banyak orang Hulu. Daripada Kemaman sampai ke Besut. Dan daripada 58 unit tukun, Besut dapat 10 unit. Jiran kita Setiu dapat 9. Apa Besut dapat 10? Ada satu bonus yang kita khususkan untuk nelayan Besut. Tim kami daripada bulan Oktober terpaksa meredah laut dengan gelombang angin tenggara pada bulan Oktober untuk menyelesaikan program labuh tukun. Dan sekarang ni tukun dengan beratnya kira-kira 17 tan bagi setiap unit. Konkrit kita guna konkrit grade 35 sama dengan konkrit buat retak. Untuk setiap tukun kira-kira 1 tan tutulan besi kita gunakan. Sebab kita sasarkan tukun ini boleh bertahan dalam tempoh 50 tahun di dasar laut. Dan satu lagi supaya dia mampu menjadi zon penampan bagi aktiviti haram pukat tunda. Nanti boleh bawa kain, geteh. Tengok ikan apa yang ada di tukung kita, mana lokasi dia, tanyalah nelayan kita. Mereka sedia maklum. Saya lihat sendiri kegembiraan para nelayan. Bila musim sutun tahun ni berpanjangan sehingga bulan Oktober. Biasanya bulan 5, bulan 6. Tahun ni sampai bulan 10 ada sutun. Apabila tukun-tukun yang kita labuhkan di kandang sutun telah berjaya menhalang aktiviti pukat tunda yang selama ini selalu menjadi punca utama perosok kepada habitat sutun. Sebulan 2 ni, nelayan-nelayan kiring gambar buk-buk yang balik ke jeti. Orang ke laut panggil nyembang luar, maknanya cok ngek lek belakang. Sebab apa nyembang luar? Banyaknya ikan yang dibawa balik. Alhamdulillah, kita syukur kepada Allah. Kita sebagai manusia hanya mampu berusaha. Yang memberikan rezeki adalah Ar-Razzaq, Tuhan yang maha pemberi rezeki. Tapi usaha kita adalah untuk memperbanyakkan lagi kawasan tangkapan ikan dalam bentuk memperkayakan sumber perikanan. Dalam masa yang sama, kita cuba cegah aktiviti-aktiviti yang haram. Dan jangan pelik,
Kalau Esko Pertanian Terengganu turun sendiri ke laut untuk tangkap bot-bot yang melakukan aktiviti yang menyalahi peraturan. Pak Cik dah beritahu dah, lepas ni jangan salah ke kita. Kita perlu jaga kepentingan semua daripada kepentingan beberapa individu sahaja. Ketika berdepan dengan PKP, hasil aquaculture, sangkar, kolam kita tak dapat dipasarkan. Kerajaan memperuntukkan sebanyak RM200,000 untuk menyalurkan bantuan makanan ikan kepada 700 orang penternak aquaculture, sama ada air tawar atau air payah, yang berdaftar di seluruh negeri. Tentu sekali tidak sepatutnya kalau kita kata dia tidak memberikan apa-apa impak. Orang Kuala Besut tentu masih ingat kawasan sawah padi di Kampung Pengkalan Nangka, Kampung Baru, Kampung Tuk Sabu, berjumlah ribuan ekar yang terbiar disebabkan kerosakan empangan sejak tahun 2012. Alhamdulillah, kini telah berjaya dihijaukan kembali dengan kerjasama di antara Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri. Orang Setiu ingat lagi di skim pengairan Cik Mohit, dalam 200 hektar sawah padi yang berdepan dengan masalah pengairan, akhirnya Kerajaan Negeri mengeluarkan peruntukan RM200,000 untuk membina empangan Loviet. Orang Kapuk kita ingat lagi sebelum 2018, lagu mana keadaan Padang Ragu di Kapuk yang sinonim dengan jalan lecoh, berlumpur, jalan Tanah Merah. Kita bina jalan baru, menaik taraf Padang Ragu ini menjadi hub Lembu Sado. Jemput boleh pergi melawat dan lihat bagaimana Padang Ragu ini telah berubah wajah. Boleh pergi tengok sendiri bagaimana infrastruktur jalan-jalan pertanian dan pengairan kita di Baruh, Gor Macang, Gor Telikung, Bukit Jeruk, Padang Kuah, Palau Gajah, Gor Bikeling, Gor Nibung, Kerandan Timur, Gor Pasir, Kerandan dan tempat-tempat yang ada di sekitar kita. Siapa orang kata lon ni atas batas tali air, boleh buat resi motor dah. Comelnya jalan yang ada di atas batas tali air kita. Nelayan di jeti Kampung Batin seberang Takir, di Kampung Tok Fakir di Mercang, Kampung Fikri, Kampung Geliga di Kemaman yang sekian lama menggunakan kemudahan jeti kayu yang uzur dan membahayakan serta berisiko. Kita tukar bina jeti konkrit baru yang kukuh. Tentu sekali ini akan menghadirkan kegembiraan kepada nelayan. Nelayan sampan zon A, nelayan pantai yang tak cukup modal nak beli peralatan. Alhamdulillah, kerajaan negeri telah membelanjakan sebanyak RM300,000 bagi bantuan peralatan nelayan untuk nelayan zon A. Antaranya kita bagi GPS, kita bagi fish finder, kita bagi pukak tansi, kawat bubu, kit memancing dan macam-macam lagi. Seramai 415 orang nelayan seluruh negeri telah mendapat manfaat. Cuba kita selami perasaan apabila bantuan one-off sebanyak RM500 kita agihkan kepada petani, penternak dan nelayan yang disahkan positif COVID-19. Sejak daripada Mac 2020 sehinggalah kepada Jun 2021 ketika mereka sedang berada dalam keadaan kesempitan. Dalam musim PKP, ketika nelayan dalam keadaan kesempitan, petani dalam kesempitan, peladang dalam kesempitan dan kita semua dalam keadaan kesempitan, alhamdulillah kita berjaya agihkan sebanyak 600 lesen nelayan sampan yang telah berjaya menoktahkan penantian mereka sejak berpuluh-puluh tahun yang lalu. Ramai nelayan kita yang telah turun ke laut sejak daripada zaman remaja, sekarang ni umur 60 lebih, baru boleh rasa pegang buku lesen nelayan sampan. Ini hakikat yang berlaku di hadapan kita. Lada jatuh harga, petani kehabisan modal untuk kembali bertanam. Kerajaan negeri mengeluarkan peruntukan untuk bantuan input pertanian, sama ada benih, baja, racun, folia, plastik UV, pam air dan beberapa peralatan lagi supaya rakyat kita boleh bangkit kembali. Dan ini program yang memberikan impak secara langsung kepada rakyat. Ketika penanam tembikai timun Cina kita berhadapan dengan masalah hasil tak boleh nak jual daripada lebih 200 hektar kebun disebabkan PKP pada Mac 2020. Jalan raya sunyi, kedai tak boleh buka, gerai tak boleh buka. Orang berhadapan dengan masalah nak keluar daripada rumah. Kerajaan negeri membelanjakan kira-kira 200,000 untuk beli hasil tembikai daripada rakyat.
Kemudian kita bantu pasarkan dengan mewujudkan kira-kira 40 outlet jualan di seluruh negeri. Apa yang kami nak supaya penanam tembikar yang hampir nak nangis dah boleh tersenyum kembali. Dan pelaksanaan program-program ni panjang kalau kita nak hurai. Walaupun ada orang kata pelawak, saya tak kisah. Bila kita isytiharkan rumah nelayan kita dengan kos pembinaan RM145,000, kerajaan akan jual kepada rakyat dengan harga RM54,000. Orang kata pelawak dan ini hanyalah modal kempen pilihan raya. Saya kata tak apalah, hak kata pelawak, kita beri pada orang hak percaya. Hak kata pelawak, kita tak payah beri ke dia. Dan rumah ni pun bukan banyak sangat, ada 150 unit sahaja. Seorang tak percaya, ada 10 orang lagi yang percaya. Sama juga bila kita kata nak beri lesen nelayan sampan, pun orang tak percaya. Sebab sebelum ni, bila tiba musim pilihan raya, mereka sentiasa terima borang lepas tu senyap. Akhirnya bila kita beri sungguh, orang yang kata pelawak itulah sengih terima lesen. Saya tak kisah dengan orang yang kata pelawak, biar kita buktikan apa yang kita buat ni, orang putih panggil walk the talk. Biar kerja kita yang berjalan, bukan mulut kita yang bercakap. Dan orang yang tak percaya ni wujud sejak daripada zaman Nabi Adam AS lagi. Nabi-Nabi dan rasul-rasul pun dia bohongi. Setakat kita ni nipis sangat je. Saya tak kisah. Orang kata life is simple. Kehidupan ni terlalu simple. Kita buat apa yang terbaik untuk rakyat kita. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dalam masa yang sama suka juga kita maklumkan bahawa di antara strategi kita ialah untuk melihat kawasan pertanian kita, terutamanya kawasan padi di kawasan Aida Ketara, kita boleh kekalkan seberapa maksimum yang mungkin. Dengan makna kawasan jelapan padi ni kecuali barulah kita boleh timbang untuk tukar jadi untuk kegunaan lain. Terutamanya kalau tuan tanah tu tak ada tanah lain nak buat rumah, bolehlah mohon untuk buat rumah sendiri. Tapi kalau siapa perekat tambung nak pecah buat tanah lok, jual tanah lok, minta maaf. Kita tak akan sokong permohonan itu. Dan kita terpaksa bertegas sebab tanah padi kita data pada tahun 2012 kita ada seluas kira-kira 22,000 hektar tanah padi kita. Sekarang ni menjelang tahun 2021, tanah padi kita hanya ada sekitar 15,000 hektar sahaja. Sudah terlalu jauh berkurangan. Bila tanah padi kita ni berkurangan, maknanya puyuk nasi kita ni dia kokpek. Memang kita kata beli daripada luar adalah mudah. Tapi beli ni tiga orang nak jual. Bila orang tak sejual, mana kita nak dapat bekalan makanan ruji untuk rakyat dan negeri kita. Kerana itu polisi kita perlu jelas dan kita perlu bertegas dalam hal ini demi untuk kepentingan bersama. Akhir sekali, saya mengambil kesempatan untuk mengucapkan terima kasih penghargaan jazakumullah khairal jazak kepada semua jabatan dan agensi. Kita ada sebanyak 33 jabatan dan agensi yang bernaung di bawah Keluarga Besar Pertanian Terengganu. Kami bekerja sebagai satu pasukan dalam tempoh 3 tahun yang penuh mencabar. Alhamdulillah, setakat ni bahtera perjalanan pertanian negeri Terengganu masih berjalan lancar. Walaupun kita terpaksa berhadapan dengan ombak, gelombang dan gelora. Saya ni sebagai driver, kadang-kadang kona lepeh, kadang-kadang potong dekat double line, kadang-kadang lampu merah pulanggar demi untuk kita sampai kepada matlamat kita. Dan Alhamdulillah, kawan-kawan kita di belakang boleh ikut. Dalam satu kerja berpasukan, bila yang depan jalan laju, hok belakang jangan jalan slow. Sebab tu kita pentingkan supaya pasukan kita ni sentiasa dalam suasana yang harmoni, bekerja dalam satu pasukan demi untuk kita memberikan khidmat yang terbaik kepada rakyat kita. Jutaan terima kasih juga kepada warga, petani, penternak dan nelayan yang memberikan sokongan padu kepada program-program yang kami buat. Kita letak tepilah orang-orang yang tak percaya, tak mahu memberikan kerjasama. Kita bergerak ke hadapan dengan orang yang ingin mengambil manfaat daripada program-program yang kita buat. Masyarakat nelayan, penternak, peladan, petani sebenarnya mewakili 70% daripada rakyat negeri Terengganu. Perjalanan kita masih jauh. Ranjau dan halangan di hadapan kita masih banyak. Kita kekalkan fokus, kita giatkan usaha dan akhirnya kepada Allah kita berserah segalanya. Marilah dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim kita sama-sama rasmikan Karnival Tahun Pertanian Negeri Terengganu 2021. Siru ala barakatillah.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis merakamkan ucapan terima kasih kepada Yang Berhormat Dr. Azman bin Ibrahim, Pengerusi Jawatankuasa Pertanian, Industri Makanan, Peladangan, Komuniti dan Pembangunan Luar Bandar Negeri Terengganu.